Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua, terutamanya para panelis kita yang segak bergaya pada hari ini. InsyaAllah hebat-hebat belaka. Kemudian tim podcast pada hari ini dan semestinya para pendengar, penonton daripada rumah yang menonton secara live di TikTok ataupun yang mungkin yang mendengar rakaman ini siaran ulangan bagi podcast kita pada hari ini. Alhamdulillah. Pertama sekali saya ingin merafakkan kesyukuranlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa? Sebab kita berjaya untuk sama-sama berkumpul untuk membincangkan satu topik yang saya rasa kiranya topik yang menarik untuk kita bincangkan lah. Dan kebetulan juga ini merupakan podcast pertama bagi Pondok Siasah. Jadi elok kita buka ataupun kita rasmikan podcast pertama Pondok Siasah ni dengan satu topik yang saya rasa memang hit close to home lah, kan? Sebab apa? Sebab minggu lepas kita telah pun tiba satu tarikh yang merakamkan hampir ataupun lebih kurang 100 tahun kejatuhan kerajaan Khilafah Osmaniyah, kan? Yang mana detik sejarah hitam ini merupakan satu sejarah yang memang tak dapat dilupakan oleh segenap masyarakat umat Islam di seluruh dunia. Okay. Tapi sebelum kita masuk kepada perbincangan kita pada hari ini, okay, saya nak perkenalkanlah secara ringkas kita punya para panelis kita pada hari ini. Saya mulakan di sebelah kanan saya, okay, saudara Aiman Rashdan Wong. Saya rasa beliau ni cukup terkenal. Jadi secara ringkas beliau merupakan pengulas bagi isu-isu geopolitik dan isu-isu yang berkaitan dengan hubungan antarabangsa, yang mana beliau aktif menulis di laman web sosial, okey. Dan beliau juga merupakan penulis yang begitu prolific, yang mana beliau menulis Dunia Tanpa Tembok yang pertama yang menjadi bestseller pada waktu tersebut. Kemudian beliau menulis Dunia Tanpa Tembok yang kedua dan yang ketiga, dan kemudian beliau juga menulis tentang politik untuk pemula dan kitab Tamadun Cina. Jadi saudara Aiman, apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey. Jadi seterusnya saya nak perkenalkan panelis kita yang kedua. Okey, Al-Fadil Ustaz Marwan Bukhari. Beliau merupakan pengetua ataupun kita kata mudir bagi Pondok Siasah. Okey, dan beliau juga merupakan ketua unit bagi Asatizah Selangor, dan beliau juga merupakan seorang penulis, pengkaji dan penterjemah yang prolifik lah, kan. Bidang kepakaran beliau adalah berkaitan dengan siasat syariah, maqasid syariah, yang mana kedua-dua panelis yang kita bawa pada hari ini memang cocok lah kalau kita nak bentangkan atau kalau kita nak ceritakan tentang kerajaan Khilafah Osmaniyah, okay, dari sudut geopolitik dan juga dari sudut siasat syariah ataupun dari sudut politik Islam. Okay. Jadi kepada saudara Aiman, kita mulakan kita punya perbincangan kita lah pada petang ini. Jadi sebagai seorang pengulas bagi geopolitik dan hubungan antarabangsa, semestinya sejarah Khilafah Osmaniyah ni adalah salah satu daripada sejarah yang kita boleh kupas daripada perspektif tu lah. Cumanya untuk kita nak nak bagi overview dulu kepada para penonton dan juga para pendengar kita, okey, tentang kerajaan Osmaniyah ni. Kita tahu yang kerajaan Osmaniyah diasaskan oleh Osman Ghazi, dan kemudian kita ada pemerintah-pemerintah kemudian yang memainkan peranan mereka memperluaskan kerajaan ini, kan. Cuma mungkin saudara Aiman boleh ulas sedikit, okey, tentang sejarah kebangkitan kerajaan Khilafah Osmaniyah ni, khususnya pasca pemerintahan Osman Ghazi, okey, di mana dia mencapai kita kata kemuncak kekuasaan khilafah tersebut. Dan ini yang paling kita nak tahu, bila kita boleh kata, kita boleh map out kan dalam sejarah mereka ni dah start untuk nak
jatuh, ataupun mungkin kuasa mereka ataupun pengaruh geopolitik mereka tu dah mula kita nampak bibit-bibit dia. Persilakan Saudara Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, so respon kepada soalan ni overview. So apabila kita cerita Okay, so bila kita cerita pasal kerajaan Osmania ni, kita kena tahu sejarah dia bermula dari tahun berapa ke tahun berapa. Okay, so dia diasaskan oleh, seperti yang moderator tadi sebut, diasaskan oleh Osman Ghazi pada tahun 1299. Nak senang saya sebut 1299. Sehingga kejatuhan pada tahun 1922. So pada tahun tu kerajaan tu kira tamat. Tapi khilafah tu dia masih berlangsung lah sehingga 1924. Okay, so sejarah dia agak panjang, 1299 hingga ke 1922. Okay, jadi berapa tahun tu? 600 tahun lebih. Kalau nak kata kemuncak tu, dia kat tengah-tengah lah. Semua kerajaan tu dia macam tu. So dia ada curve dia bangkit, lepas tu jatuh. So kita tengok. So saya cerita detail sikit lah, ambil masa sikit, lama sikit. Okay, so Osman Ghazi dia asaskan kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1299. Okay, Osman Ghazi ni dia orang Turk. Dia bukan orang Arab, dia bukan orang Parsi. Dia orang Turk. Orang Turk ni dia berasal dari mana? Dia dari Asia Tengah. So Asia Tengah ni dia antara, kalau kita buka peta, antara Laut Kaspia dengan Xinjiang. So ni kawasan Asia Tengah yang suatu ketika dahulu dan sampai hari ni pun dihuni oleh orang Turk. So itu tanah air yang asal orang Turk ni. Sebab tu bahasa orang Turki dengan orang Xinjiang Uyghur ni lebih kurang sama, sebab nenek moyang sama. Maksudnya diorang ni berkaitan macam Turkmenistan tu, semua mereka ni semua part of the same ancestry semua orang Turk kecuali Kyrgyzstan. Tu dia budaya lebih kepada Parsi. So Kazakhstan, Uzbekistan, apa itu? Tajikistan, bukan. Kyrgyz pun Turki tapi Tajikistan ni Parsi. So Turkmenistan, Uyghur dengan Turki. So orang Turki ni sekitar tahun abad ke-11 lah, kira tahun 1000 tu, ada satu suku yang panggil Oghuz Turk. Oghuz Turk ni dia dipimpin oleh kerajaan Seljuk. So mereka turun dari Asia Tengah tu, turun ke Asia Tengah, turun ke Iran, lepas tu naik ke Iraq. Mereka kalahkan kerajaan Rom Timur, Byzantine, pada tahun 1071. So selepas mereka kalahkan Rom Timur tu, orang Turki lah dia mula berhijrah ke tanah Turki. Waktu tu tak panggil Turki lagi sebab tak ada orang Turk. Orang Turk baru nak masuk. So mereka masuk kawasan yang dipanggil Anatolia tu, kawasan Turki tu. Mereka mendirikan kerajaan Kesultanan Rom. Kesultanan Rom pada tahun 1077. So sehingga ke kerajaan ini jatuh diserang oleh Mongol. So pada abad ke-13. Dari situlah mula munculnya Osman Ghazi. So dia salah seorang daripada bangsawan Turk Kesultanan Rom ni yang cuba nak hidupkan balik Kesultanan Rom sebab dia telah pecah selepas kejatuhan Mongol. Jadi pada tahun 1299 dia asaskan kerajaan Uthmaniyah. Tapi waktu tu dia tak panggil Sultan lagi, dia panggil Bey. So gelaran dia Osman Bey. So kerajaan Bey. Sehingga ke anak dia Orhan, lepas tu cucu dia Murad baru pakai gelar Sultan. Bukan Sultan Uthmaniyah, Sultan Rom. Maksudnya mereka nak menyatukan balik tanah Rom yang asal. Sebelum tu mereka menguasai Anatolia, mereka nak menguasai balik Rom. Maksudnya kita nak katakan Osman Ghazi as the founder untuk kerajaan Osmania belum guna lagi title Sultan. Belum maksudnya lagi. Masa zaman Baik, sebelum kita sambung kepada perbincangan kita, kami ingin memohon maaf atas siaran yang terhenti seketika sebentar tadi kerana ada masalah teknikal.
Tapi insyaAllah kita boleh sambung perbincangan kita. So jadi nak back sikit. So tadi saudara Aiman ada bagi cerita tentang macam mana orang kata apa, Oghuz Turk ni turun daripada Central Asia, kemudian dia establish dia punya empire dia. Okay, tapi menariknya tadi sebab Osman Ghazi sebagai pengasas kerajaan Osmani, dia tak guna title Sultan, tetapi title Sultan tu digunakan pada zaman pemerintahan Sultan Murad, kan? So mungkin saudara yang boleh sambung yang Okay. dengan itu. So tadi saya cerita pasal Osman Ghazi, dia asaskan kerajaan pada tahun 1299. Tapi waktu tu Osmania ni kecil je. Dia macam satu bangi ni je lah. Dia tak ada besar mana pun. Tapi selepas anak dia Orhan dan cucu dia Murad, kerajaan kecil ni dia mulalah perluaskan kuasa dia. Jadi akhirnya sampai ke satu Turki. Lepas tu di bawah anak kepada Murad iaitu Bayazid. So Osman, Orhan, Murad, Bayazid. So ni 4 pemerintah pertama ni. Mereka mula perluaskan kuasa ke Balkan. Balkan tahu kan sini, Turki kan sini. Turki. Balkan ni maksudnya sebelah Yunani, Bosnia, Serbia ni. So zaman Bayazid mereka mula menguasai kawasan Balkan ni. Selepas Bayazid, anak dia Mehmed pertama, bukan yang kedua. Mehmed pertama. Lepas tu Mehmed pertama pun dia teruskan menakluk seluruh Turki. So Osmania yang pada asalnya kecil je, dia jadi makin luas lah. Bukan saja Anatolia sebelah Turki ni, dia juga merangkumi kawasan Balkan. So selepas Mehmed pertama, bukan Bayazid, Murad kedua. So Murad kedua, anak dia ialah Mehmed kedua yang terkenal tu. Mehmed kedua yang terkenal tu, ya, menakluk Konstantinopel, iaitu ibu kota kerajaan Rom Timur, ya, atau Byzantine pada tahun 1453. Jadi pada ketika itulah Osmania dia mula muncul sebagai satu kerajaan kuasa rantau. So maksudnya satu kawasan Turki, Balkan, Yunani ni dia pegang. Satu kuasa yang hebat lah mula bangkit. So jadi berapa generasi? Osman, Orhan, Murad, Bayazid, Mehmed pertama, Murad kedua, Mehmed kedua. So generasi ketujuh baru mereka menakluk Konstantinopel dan jadi satu kuasa rantau yang hebat. So selepas mereka tak stop lagi lah, mereka teruskan penaklukan tu. Ni dari dulu zaman dulu memang macam tu, kerajaan dia kena sentiasa expand. So anak Mehmed kedua Al-Fatih iaitu Bayazid kedua, dia teruskan lah menakluk kawasan sebelah laut tu, Mediterranean. So cucu dia Salim, generasi ke-9, baru dia mula nak jadi pemimpin kepada dunia Islam. So waktu itu ada kerajaan Islam yang paling utama, dia kat Mesir. Itu kerajaan Mamluk, Kesultanan Mamluk. Mamluk ni dia diasaskan oleh golongan Turk juga, tapi dia Turk yang dari keturunan lain lah. So mereka gulingkan kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi tu. Mereka menubuhkan Kesultanan Mamluk. Dan di bawah Kesultanan Mamluk ni mereka jadi penaung kepada Khalifah Abbas, Bani Abbasiyah yang lari dari Baghdad. Faham, maksud just nak faham konteks, maksudnya Mamluk ni tumbang kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi yang sebelum tu kerajaan Fatimiyah. Ya, benar. Okay. Faham? Okay. So selepas kita tahu kan Mongol dia serang Baghdad. Waktu tu Khalifah Abbasiyah dia duduk di Baghdad pada tahun 1258. So selepas Baghdad dijajah oleh Mongol, keturunan Abbasiyah tu mereka lari lah ke Kahira. So mereka bernaung di bawah Kahira. Dan Sultan Mamluk ada khalifah di tangan dia pun jadilah dia macam saya ketua kepada dunia Islam. Tapi ketua ni dia dicabar oleh Osmania di bawah Salim. Jadi pada tahun 1516 Salim dia melancarkan perang terhadap Mamluk, dan pada tahun seterusnya 1517 dia kalahkan Mamluk dan sekaligus mengambil alih gelaran khalifah tu daripada Khalifah Al-Mutawakkil ketiga, khalifah terakhir Bani Abbasiyah tu. So dengan itu barulah Utsmaniyah dia dari sebuah kesultanan jadi sebuah kerajaan khilafah, sebab dia dah mewarisi gelaran khalifah tu daripada Bani Abbasiyah. Okay.
Menarik. Okay. So kita dah tahu sejarah, konteks macam mana kerajaan Khilafah Osmaniyah akhirnya menjadi satu empire yang betul-betul besar di tangan Salim kan. Cumanya nak tanya juga sedikit, apa konteks Eropah pada waktu tu? Apa yang geopolitik yang berlaku di Eropah pula? Side Eropah macam mana? Sebab sebelum tu kan Osmania dia ni lebih kepada kuasa rantau. Dia duduk sebelah Turki, Anatolia dengan Balkan. Dia tak campur sangat dunia politik pada waktu itu lah. Tapi selepas dia kalahkan Mamluk, dia betul-betul bertempung dengan kuasa-kuasa Eropah. So, siapa negara Eropah yang dominan waktu itu? 15-17. Kan Melaka jatuh pada tahun 15-11. Siapa yang jatuh kan? Portugis. So selain Portugis waktu tu dia menguasai lautan Hindi. Jadi dia kuasa dominan. Dan satu lagi kuasa dominan ialah Sepanyol. Sepanyol ni dia di bawah pemerintahan keluarga Habsburg. Dia satu dinasti lah di Eropah yang berasal dari Austria. So dia bukan saja pegang Austria, dia juga pegang kerajaan Sepanyol. Jadi tapi dia lebih utamakan Sepanyol lah. Jadi dia dikenali sebagai Sepanyol juga. So Austria, dia Osmania ni dia mula bertembung lah dengan kuasa Portugis dengan Sepanyol ni. So dalam menghadapi dua kuasa ini, Osmania dia adalah kelebihan sebab Osmania waktu tu dia menguasai teknologi meriam. Jadi dia nak perang dengan dua kuasa ni tak ada masalah sebab Portugis pun dia pakai meriam. Dia Sepanyol pun pakai meriam. Jadi dia tengok siapa lebih canggih dan siapa punya strategi lebih hebat. Menarik. So kita dapat tahu at the same time, ini menarik sebab kita boleh buat satu perbandingan lah. Maksudnya apa yang berlaku di dunia Islam, at the same time apa kuasa besar yang sedang naik ataupun sedang meluaskan dia punya empire juga, iaitu Portugis dan Sepanyol pada waktu tu. We will get to that point. Kita akan kembali dengan point lagi pasca zaman pemerintahan Sultan Salim tu kan. So nak kepada panelis kedua kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Marwan. Tadi kita bincang bagaimana sistem Khilafah Osmaniyah ni asalnya daripada Kesultanan Rom dan sebagainya, dan mereka ni merupakan orang Turki lah kan. Jadi soalan yang kita perlu, mungkin kita boleh lah sebagai overview kan, apa itu sebenarnya kita katakan sebagai khilafah kan? Sebab biasa kita tahu khilafah ni macam contohnya ada term kena orang Arab kan, daripada keturunan Quraisy kan dan sebagainya. Tapi yang memimpin kerajaan Osmaniyah ni adalah orang-orang Turki kan. Jadi apa dia sistem khilafah ni sebenarnya dan kaitannya dengan syariat, dan mungkin juga apa dia prinsip-prinsip yang eksklusif kepada khilafah sebagai konsep ataupun sistem ni, yang mana dia lain dengan konsep pemerintahan yang lain. Persila Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada moderator Saudara Faiqal. Assalamualaikum. Menjawab soalan tersebut, sebenarnya isu khilafah adalah isu yang panjang ni. Perbahasan dalam kalangan ulama juga adalah perbahasan yang kita panggil, boleh lihat pelbagai versi lah pandangan, sebab melibatkan soal sebagai contoh soal pemerintahan, soal memimpin, soal menjadi rakyat, soal berada di atas, soal berada di bawah. Ini dari sudut manusia itu sendiri. Manusia ada keinginan untuk ke depan. Dalam fitrah mereka, suatu masyarakat tu mahu ke depan. Kalau masing-masing ada keinginan untuk ke depan, dia boleh mencetuskan pergeseran dan juga pertelingkahan. Disebabkan itu, kalau kita lihat ada satu kata-kata yang terkenal disebut oleh seorang imam besar dalam soal mazhab teologi dan juga mazhab akidah, namanya Imam Syahrastani. Beliau menyebut wa'azamu khilafin bainal ummah khilaful imamah. Krisis ataupun perselisihan terbesar dalam kalangan umat Islam ialah perselisihan melibatkan kepimpinan. Masulah, sebab apa? Kata beliau, masulah saifun fil islami ala qa'idah diniyah misla masulah ala al-imamah fi kulli zaman. Sebab dalam kalangan umat Islam tidak pernah dihunuskan pedang dalam isu keagamaan sebagaimana terhunusnya pedang dalam isu kepimpinan setiap zaman. Beliau sebut begitu. Maksudnya ini isu yang besar dan juga isu yang melibatkan kita panggil hak masyarakat, hak negara,
ataupun hak watan. Konsep negara ni konsep yang moden lah kalau kita ikut kan. Kalau kita lihat. Tapi jadi ia menyebabkan perebutan itu tak pelik lah untuk berlaku. Kan? Jadi walaupun generasi pertama, contoh kita ambil contoh generasi sahabat Nabi SAW, setelah kewafatan Nabi, kalau kita baca kisah di Sakifah Bani Sa'idah, iaitulah perselisihan yang perdebatan yang panjang dalam kalangan umat Islam ketika itu, sehingga ada slogan orang Muhajirin ada pemimpinnya, orang Ansar pemimpinnya. Slogan begitu muncul. Kan? Jadi ditentang keras oleh para sahabat yang besar yang senior seperti Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar dan juga lain-lain, mana boleh begitu. Itu akan menimbulkan pergeseran juga pertelingkahan lebih besar. Sedangkan kepimpinan itu ialah bersifat menyatukan. Sebenarnya khilafah, imamah, pemerintahan lah. Jadi soal konsep khilafah dalam Islam ialah konsep menggalang ganti kepimpinan Nabi SAW. Maksudnya tentang soal umat Islam mesti ada pemimpin. Dalam kalangan aliran-aliran Islam ada perselisihan, tapi aliran Sunni kalau kita cakap, semuanya menerima tentang kepimpinan adalah suatu yang penting dan juga diberi penekanan, ada sandarannya dalam agama. Tapi kalau ada sandaran pun, kepimpinan dalam Islam bersifat furu' ataupun cabang. Dia bukan bersifat dasar. Golongan Syiah menyebut kepimpinan dalam Islam bersifat dasar. Sudah ada teks yang menyebut siapa pemimpin mengganti Nabi SAW. Jadi isunya isu yang cukup besar bagi mereka sehingga menyebabkan dalam kalangan mereka dia mengkafirkan para sahabat yang tidak yang selain daripada kem Sayyidina Ali. Cuma Ustaz kan saya nak tanyalah. Sebab bila kita lihat kitab-kitab akidah, kemudian kat belakang tu dia biasa ada mention tentang perbincangan imamah. Perbincangan imamah tu dalam tradisi ahli sunnah lah lagi. So dia lebih kepada bagaimana hubung kait perbincangan akidah yang di depan tu dan juga kita kata bahagian imamah kat belakang tu. Okey. Ini antara soalan yang lazim ditanya. Soalan yang bagus. Baik. Sebab kalau kita kata imamah ataupun khilafah itu tidak berkait dengan akidah, kenapa dibincangkan dalam kitab-kitab akidah? Kalau kita lihat kitab Imam Al-Juwaini Al-Irsyad, kitab Imam Al-Ghazali Al-Iqtisad fil I'tiqad, dan juga kalau kita lihat kitab yang lain, Al-Iji, Al-Jurjani, tokoh-tokoh besar akidah semua saya sebut ini, mereka memasukkan dalam perbahasan ilmu kalam mereka satu topik di hujung tu tentang imamah, tentang khilafah lah. Mengapa? Sebab isu kepimpinan, isu khilafah, isu imamah ini dibahaskan sebagai isu akidah oleh Syiah. Okey? Lalu perbincangan teologi atau perbincangan ilmu kalam, perbincangan akidah dalam karangan mereka ialah selain menjelaskan konsep akidah Islam, juga menjawab syubhat, menjawab keraguan yang boleh disalahfahami. Lalu mereka menyelitkan juga isu akidah dalam isu, sebab membantah lawan mereka. Membantah sebab Syiah menganggap itu sebagai isu yang kita panggil rukun dalam akidah, sedangkan kita menganggap itu isu cabang. Jadi kalau kita lihat mereka, sehingga Ibn Khaldun dalam muqaddimah beliau bahaskan juga tentang isu ini. Jadi juga semua kata itu isu furu'. Isu ini isu cabang. Bila implikasinya apa? Implikasinya ialah menyebabkan keluasan untuk perbezaan pandangan dan juga keluasan untuk kita panggil membandingkan antara yang baik dan juga buruk, ataupun antara buruk dan juga yang lebih buruk perlu dielakkan yang lebih buruk. Ini menyebabkan dalam sejarah Islam para ulama dari awal lagi, termasuk daripada Imam Ghazali lagi, saya perasan dalam Al-Ittisaq fil I'tiqad dan juga Fadaih Al-Batiniyah, karya penting beliau. Fadaih Batiniyah ni beliau kritik golongan Ismaili, dan dalam masa yang sama kita panggil Al-Ittisaq fil I'tiqad, beliau menjelaskan tentang konsep kesederhanaan dalam akidah. Dan kalau kita lihat beliau menyebut bahawasanya walaupun ada isu maksud ketidaklayakan, credibility pemimpin tak cukup syarat. Sebab disebut oleh moderator sebentar tadi kena Quraisy. Dalam hadis ada al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin hendaklah dipilih dalam kalangan Quraisy. Kan? Bagaimana tu? Sedangkan contohnya Spanyol ini Turki. Kan? Keturunannya dari Asia Tengah. Bagaimana? Sebab tu ada perbahasan dalam soal ini. Ibn Khaldun sendiri mengatakan maksud tersirat di sebalik pemimpin hendaklah dari Quraisy, maksudnya pemimpin hendaklah merupakan golongan ataupun kelompok yang memiliki kita panggil sokongan yang besar. Pada zaman dan juga dihormati.
kelompok itu. Jadi pada zaman Nabi SAW ketika baginda mengungkapkannya, mengikut tafsiran ini, maka sebab Quraisy itu kelompok yang sangat terhormat dan juga mereka memang bangsawan dan juga sebagainya lah, kalau kita boleh sebut begitulah. Okey, jadi disebabkan itu saya nak kembali balik, bila mana isunya isu cabang, maka para ulama kita mereka longgar dalam soal ini. Contoh mereka longgar, saya nak sebut, mereka kata isu-isu timbul bila mana ada yang tak layak menjadi pemimpin. Contoh ada yang terkenal dengan kezalimannya dan juga sebagainya. Macam mana ni? Imam Ghazali jawab, kalau ketidaklayakan itu berlaku, tidak menghapuskan, tidak wajar kita menolak wujudnya kepimpinan. Sebab kepimpinan ini wujud kenapa? Sekurang-kurangnya beliau sebut 3. Yang pertama antaranya adalah untuk mewujudkan perpaduan dan juga kesatuan dalam kalangan umat Islam. Sebab kalau tidak, keteraturan tidak wujud. Bahkan akan berlaku kita panggil kekacauan. Yang kedua, untuk mengelakkan pertumpahan darah. Sebab kalau tidak ada satu barisan pemimpin yang kuat, yang boleh mengarah, melarang, memasukkan penjara kepada orang yang buat salah apa semua, jadi akan menyebabkan kekacauan, pertumpahan darah, juga mudah untuk berlaku peperangan, diserang, tidak ada pasukan ketenteraan yang mantap untuk mengatasi. Yang ketiga, untuk mendapat kita panggil kebaikan, kemaslahatan dalam hal ehwal kedunia, kehidupan dan juga sebagainya, maka itu boleh termasuk dalam bentuk kelazatan dalam beribadat. Kita boleh buat, kita boleh fokus sebab dah ada satu pihak yang fokus untuk menjaga keselamatan negara, untuk menjaga pentadbiran negara dan juga sebagainya. Jadi itu antara menjawab juga tentang persoalan ada tak prinsip dan juga nilai yang mengaturnya. Bila kita sebut fleksibel, khalifah fleksibel, itu menyebabkan kita panggil terjawablah persoalan. Contohnya pada hari ini bagaimana? Itu mungkin kita discuss lepas ini kan. Pada hari ini sebab bila kita masuk ke gerbang negara moden, okey? Maka apa yang sudah berlaku dalam sejarah sukar untuk diteruskan ataupun dilakukan kembali. Dalam masa yang sama, ia membuka ruang untuk kita bincangkan tentang persoalan bahawasanya sejarah juga tidak semestinya semutlaknya bersih. Kan? Kalau kita baca karangan-karangan para tokoh yang termasuk yang saya sebut Al-Ghazali, Ibn Khaldun malah menyebut kenyataan ini sangat tegas. Beliau sebut dalam sejarah Islam sampai pada zaman beliau meninggal 808 Hijrah. Sampai zaman beliau kira-kira berapa ratus tahun. Beliau kata yang paling elok dan juga terkenal dengan keadilan ialah pada zaman Khulafaur Rasyidun. Selepas itu banyak bercampur dengan kezaliman apa semua dan juga keadilan. Maksud bercampur aduk. Kan? Jadi hal ini menunjukkan bahawasanya kita panggil ada prinsip yang kita panggil hendaklah memandu soal politik Islam dan juga soal khilafah dan juga sebagainya. Dalam masa yang sama ada keanjalan dalam menghadapi cabaran. Ketidaksempurnaan itu bukanlah kita nak pertahankan, tapi memperakui benda tu wujud. Benda tu wujud, tapi lihat big picture. Kalau ikut Imam Ghazali, lihat keutamaan yang lebih besar. Takkanlah mahu hidup dalam kekacauan, mahu hidup dalam kezaliman dan juga sebagainya, ataupun mahu hidup dalam tidak ada pemimpin, mahu hidup dalam rasa tergugat keselamatan sebab bila-bila masa saja boleh diserang oleh negara musuh ataupun oleh pihak musuh dan juga sebagainya. Tapi itu boleh masih lagi kita terpaksa hadap dalam masa yang cuba melakukan islah dan juga perubahan ke arah yang lebih baik sambil menerima kepentingan kepimpinan dan juga kepentingan khilafah dan juga sebagainya. Itu dalam konteks sejarah. Dalam konteks sejarah menyebabkan mereka boleh lunak. Mereka boleh lunak untuk kita panggil kautim lah. Kautim termasuk rampasan kuasa mereka boleh terima. Kita bukan nak justifikasi sebab mereka boleh terima secondary sebenarnya. Bukan yang diterima dari awal. Memang ada sebahagian ulama terima itu sebagai cara pelantik pemimpin. Tapi itu debatable dan juga pandangan tersebut juga dikritik. Tapi diterima setelah berlaku. Sebab kalau tidak, macam mana? Evolusi akan berterusan berlaku. Evolusi dah berlaku sejak zaman awal. Nasi Islam, Rasulullah Ali Baik contohnya. Evolusi sebahagian kelompok Khawarij bagi contoh. Tapi kalau berterusan begitu, maka umat mereka kata ini tidak boleh. Macam nak hidup? Nak hidup untuk dapat nak beribadat pun susah. Asyik ada serang menyerang, pertumpahan darah apa semua. Maka mereka ada rukhsah kita panggil. Mereka panggil macam kita solat bila mana ada musafir kita rukhsah. Kan?
Maksud situasi tertentu terpaksa kautim lah, terpaksa terima untuk kita panggil untuk meneruskan kelangsungan hidup. Tidak sempurna, ada masalah, tidak mengapa. Jadi begitu secara tu perbahasan agama berkaitan hal tersebut. Okay, menarik tadi sebab Ustaz ada sebutkan 3 prinsip yang Al-Imam Al-Ghazali letakkan tentang konsep kepimpinan dalam Islam ni, yang kita lihat dia anjal kan, dia tak semestinya terlekat dengan satu model tertentu kan. Cuma tadi sebab nak kaitkan dengan konsep kezaliman ataupun konsep-konsep apa tu, konflik kan. Tadi macam saudara Aiman sebut kan, bagaimana soal kuasa ada pertembungan antara kerajaan Osmaniyah dan juga kerajaan Mamluk kan, sedangkan dua-dua ni kerajaan Islam kan, pemimpinnya orang Islam. Jadi bila kita ada detik-detik hitam sini di mana ada tu banyaknya khilafah-khilafah yang bukan sahaja mereka ada di negara sini tapi juga berperang. Jadi adakah faktor detik-detik orang kata apa yang konflik ini berbalik kepada soal prinsip tadi, ataupun memang biasanya disebabkan kezaliman itu sendiri, ataupun sebenarnya kegagalan dalam menangani konflik soal ialah memahami tentang apa yang sepatutnya khilafah itu? Saya rasa jawapannya ada pada kenyataan yang saya petik di awal tadi daripada Asy-Syahrastani. Sebesar-besar perselisihan dalam kalangan umat Islam ialah perselisihan kepimpinan. Sebab itu satu-satunya isu yang menyebabkan pada zaman beliau dan juga sampai sekarang sebenarnya dia sebut fi kulli zaman. Setiap zaman menyebabkan berlaku pertumpahan darah, terhunus pedang kerana ini. Maksud perebutan berlaku. Kalau kita baca kisah sebaik-baik generasi sahabat yang ditarbiah dan juga dididik oleh Nabi SAW, itu pun kalau kita lihat ada pertumpahan darah, perselisihan politik yang bukan jalan-jalan. Okey? Jadi soalnya kita tidak menghukum niat masing-masing lah. Kan kita dalam kalangan sahabat kita diam, kita panggil tradisi Sunni diam, dalam arti kata kita husnuzon, yang ni mungkin nak kebaikan, yang ni nak kebaikan kan. Dalam masing-masing kita mengambil pengajaran, dan dalam sejarah mungkin kita boleh lihat dengan lebih kita buka ruang untuk melihat bagaimana mana untuk mencapai kebaikan. Contohnya untuk belajar daripada sejarah untuk mencapai kebaikan, untuk kelangsungan hidup pada hari ini. Kalau sistem politiknya bagaimana, sebab tu sebahagian ulama mereka boleh menerima demokrasi, dan juga ramai hari ini boleh menerima secara umumnya. Mereka memanglah perbahasan tu panjanglah kalau saya nak sentuh, tapi secara umumnya antaranya ialah lihat kepada pengalaman dalam cara kita uruskan perselisihan. Kalau cara demokrasi suka ataupun tidak suka, paling tidak ada pertumpahan darah. Paling tidak kita lihat di Malaysia contohnya. Kan, walaupun macam-macam cara dan juga seminggu tidak ada Perdana Menteri sebelum ini, tapi alhamdulillah okey. Boleh jadi satu mekanisme. Boleh dikritik lagi soal demokrasi dan juga ditambah baik lagi wacana tentangnya, tapi saya nak bagi tahu macam mana cara pelantikan pemimpin itu boleh berlaku, sebab masing-masing ada cara sudut pandang yang berbeza. Jadi sudut pandang yang berbeza, mungkin itu lihat kepentingan itu, kepentingan ini, tanpa nafi juga ada sebahagian lihat kerana kumpulannya lah. Sebab mereka Muslim, mereka tidak semestinya kita sebenarnya sempurna, normal. Kita boleh kata begitu, sebab selain Nabi SAW tiada yang maksum. Jadi masing-masing ada aspirasi. Boleh jadi ada aspirasi keduniaan, mahu merebut kemegahan. Selain aspirasi melihat mereka lebih layak, maka mereka ke depan walaupun terpaksa berperang sesama sendiri. Kan? Boleh jadi begitu. Dan juga kalau kita baca sejarah yang ditulis oleh para ulama itu sendiri, saya nak bagi tahu begitu sebab penulisnya kita sebut insya-Allah berintegriti, bukan ditulis oleh, sebab sebahagian kita tak suka dengar orang kritik kita. Baik kita baca kritikan oleh, kita panggil tokoh-tokoh kita sendiri yang boleh kita terima. Kalau orang lain kritik, kita kata mereka sangsi ataupun mereka menyebut sisi-sisi hitam. Tak, saya sebut Ibn Khaldun sebentar tadi. Beliau sendiri sebut, dan juga itu sebut Malik bin Nabi. Malik bin Nabi kata, kita panggil peralihan selepas peristiwa perang Siffin dalam kalangan sahabat, peralihan daripada transisi lah, daripada iklim Madinah, ya, iklim kerohanian, iklim mahu berkhidmat kepada agama, kepada iklim Damsyik, iklim kemegahan, keduniaan dan juga ini sebenarnya ini kenyataan yang cukup mendalam soal bagaimana boleh wujudnya konsep empire dalam Islam selepas pergaduhan ataupun pertelingkahan politik yang berlaku dalam kalangan generasi awal. Kan?
Ini juga sebut tentang realiti yang berlaku dalam sejarah. Okey. Jadi macam mana kita nak tanggapi, saya lihat kita lihat sejarah kita adil, ada hitam, ada putih, normal. Ada baik, ada buruk. Yang buruk tu kita jauhi dan juga ambil pengajaran dan juga elakkan. Dan kita boleh ambil kesimpulan bahawasanya banyak perkara baik yang mesti diangkat dan juga mesti diutamakan, dan juga pertumpahan darah hari ini kalau boleh kita elakkan, kita utamakan rundingan. Kan kita ambil teladan daripada Nabi SAW sebagai contoh, mengutamakan rundingan, buat perjanjian, mengelakkan pertumpahan darah di Hudaibiyah, mengelakkan pertumpahan darah di Madinah. Mengelakkan pertumpahan darah ni suatu yang tak terelak saja. Darurat, contoh terpaksa berperang, tak dapat elak. Bukannya menjadikannya sebagai pilihan. Sikit-sikit pertumpahan darah. Kan? Jadi itu saya rasa antaranya mungkin cara kita lihat. Kita tak boleh lari daripada realiti sejarah. Yang tulis juga berkaliber semuanya. Kalau kita baca Ibn Athir, kita baca Ibn Khaldun, kita baca At-Tartushi, beliau tulis tokoh-tokoh besar sejarah tentang sejarah pemerintahan, sejarah pemerintah bersama, maka kita akan dapati bahawa semua ini membuktikan realitinya wujud. Lalu kita tidak dapat lari, termasuk kalau kita baca Uthmaniyah. Kan? Tokoh-tokoh yang hidup pada zaman Uthmaniyah sebahagiannya menulis tulisan mereka sampai kepada kita. Sama ada kita setuju ataupun tidak setuju, nombor dua. Tapi paling tak kita mendengar apa sisi-sisi kritikan yang mereka tulis, mereka sebut dan juga mereka rasai, sebab sebahagiannya menjawab jawatan penting. Saya sebut contoh Khairuddin At-Tunisi. Khairuddin Tunisi itu dari Tunisia. Beliau menjadi Perdana Menteri de facto pada zaman Sultan Abdul Hamid. Beliau karang autobiografi beliau, tapi tak sampai kepada kita, tulis dalam bahasa Perancis. Sudah diterjemah kepada bahasa Arab. Tapi catatan itu catatan orang yang dekat. Takkan kita nak sangsi lagi sebahagian coretan beliau. Saya sebut yang kedua, contohnya Amir Shakir Arsalan. Amir Shakir Arsalan rapat dengan pemerintah Uthmaniyah, simpatisan, mahu mengubah ke arah kebaikan. Kalau sebahagian kritik beliau yang beliau tampilkan, apa masalah kalau kita terima? Dan juga apa masalah kalau kita ambil pengajaran untuk lebih baik pada hari ini? Masalah bila mana kita jauh, kalau kita nak keluar daripada krisis, kita kena tahu macam mana kita boleh masuk dalam krisis supaya kita terelak dan masuk sekali lagi. Itu pandangan saya. Okey, baik. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Marwan. Saya rasa untuk orang kata apa, round pertama ni perbincangan kita kuat menarik sebab kita dah petakan orang kata apa, konteks geopolitik, okey, dan juga hubungan antarabangsa untuk kita nak fahami kerajaan Khilafah Uthmaniyah, maksudnya, dan juga kita ada perbentangan dari sudut fiqhnya macam mana, kan, fiqh siasahnya macam mana. So kita ada fiqh, kita ada geopolitik. So kita dah lay out, kan, orang kata apa, dia punya perbentangan daripada perspektif fiqh dan geopolitik. Okay, tadi Al-Fadhil Ustaz Marwan ada sebut tentang orang kata apa, konflik, tentang orang kata apa, kezaliman, korupsi, dan juga tentang orang kata apa, apakah faktor-faktor yang menyebabkan yang kita kata mencerminkan ataupun boleh menyumbang kepada kejatuhan. Now kita nak back to the Khilafah Uthmaniyah tu sendiri, kan. So tadi kita tahu bahawasanya di kata apa, sewaktu pemerintahan Salim, kan, empire apa tu, kerajaan Khilafah Uthmaniyah ni berada pada kemuncak pemerintahannya dan menjadi orang kata apa, menjawat title khilafah dan menjadi kuasa yang begitu besar lah. Okay. Cumanya now, what happened sebenarnya after that yang mendorong kepada kejatuhan Khilafah Uthmaniyah sehinggalah orang kata 1922, kan, yang orang kata apa, kejatuhannya dan juga pembubaran secara rasmi 1924, kan. So kita nak tahu apa dia anekdot utama yang berlaku pasca pemerintahan Salim tu yang sedang orang kata apa, technically dia sedang on the way down kepada kejatuhan dia. Sila. Okay, saya nak sambung sikit. Boleh, sebab boleh. sampai Salim je tadi. Sebenarnya Salim tu dia belum lagi zaman kemuncak. Oh, okay. Di zaman Salim dia mangkat pada tahun 1520, diganti oleh anak beliau iaitu Sulaiman. So di Sulaiman ni lah zaman ni Uthmaniyah capai zaman kemuncak dia. So Sulaiman memerintah dari 1520 hingga 1566. Masa dia naik takhta dia baru umur 25 tahun. So orang muda, kan. So yang kelebihan dan kerajaan Uthmaniyah ni, kan, kebanyakan pemerintah awalnya semua muda-muda. So bila muda dia ada visi, dia ada tenaga, dia ada semangat
untuk melakukan perluasan kuasa. So, jadi di bawah Sulaiman ni, dia ada cita-cita nak kalahkan Sepanyol dan Portugal. Sebab dua kuasa ini mereka bukan saja ada cita-cita nak menundukkan lah, dunia Islam ni. Sebab Alfonso Albuquerque tu dia ada cita-cita tau, nak serang Mekah sampai dia punya plan tu. So jadi nak tundukkan dua kerajaan ni. So di zaman Sulaiman ni, dia kira hebat lah. Dia bukan saja pandai dari segi strategi, dia juga buat pakatan dengan kerajaan yang anti Sepanyol ni. Antaranya siapa? England. So England pada ketika itu di bawah pemerintahan Elizabeth pertama. So Ratu Elizabeth ni dia sangat anti Sepanyol. Sebab Elizabeth ni dia Protestant, Sepanyol ni Katolik. So nampak tak? Mereka pun ada konflik antara mazhab tu. Jadi dipergunakan, dimanipulasi oleh Sulaiman. Ini yang orang kata the enemy of my enemy is my friend lah. Sama juga Belanda. Belanda dia pada asalnya dia sebahagian daripada Empire Sepanyol. Tapi Sepanyol ketika itu dia sangat fanatik lah Katolik. Dia tak nak bagi mazhab lain termasuk Protestan. Belanda pula dia Protestan juga. Jadi England dan Belanda buat pakatan, kemudian buat pakatan dengan Uthmaniyah juga. Akhirnya Sepanyol ni akhirnya ditundukkan lah. So antara jajahan Sepanyol yang diambil oleh Sulaiman ni Hungary, tahu kan? Hungary ada kota Budapest tu yang cantik tu. Boleh bayangkan kota Eropah tu pernah diletakkan di bawah pemerintahan Uthmaniyah. So jadi di zaman Sulaiman, zaman kemuncak Uthmaniyah. Cuma dari segi lawan Sepanyol ni kira hebat lah, tapi nak lawan Portugis tu susah sikit. Tak tahu kenapa, sebab Portugis mereka punya dominasi di laut ni lebih hebat. Jadi Sulaiman pun tak berjaya nak menundukkan Portugis. Dan selain dua kuasa ini, Sulaiman dia juga kena bertepan dengan satu lagi kuasa, kerajaan Safawiyah, kerajaan Syiah di Iran. Jadi dia kena buat perang 3 barisan. So kena lawan Sepanyol, Portugis dengan Iran. So 3 front. Tapi dalam 3 front ni dia boleh dominasi ke atas Sepanyol dan juga Iran, ke atas Parsi Syiah tu. So selepas Sulaiman beliau mangkat pada tahun 1566. Mula kita nampak Uthmaniyah dia kalau Sulaiman dia kemuncak, dia mula jatuh. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok kan Uthmaniyah ni dah lama sangatlah waktu tu jadi sebagai sebuah kerajaan. Kita tahu kerajaan ni kalau makin lama, especially kerajaan dinasti ni, pemerintah dia biasanya dah tak berapa kualiti lah. Orang kata iman tak dapat diwarisi lah. Kepimpinan pun tak dapat diwarisi. Jadi selepas Sulaiman, anak beliau siapa tu? Selim kedua, lepas tu Murad ketiga, Mehmet ketiga. Semua ini kepimpinan tak berapa efektif. Jadi dalam 100 tahun yang seterusnya, kebanyakan masa Uthmaniyah ni kalah dalam perang. Tak dapat nak lawan Sepanyol, Portugis dan juga kalah kepada Syiah yang Safawiyah tu. Dan kekalahan yang paling muktamad ni berlaku pada 1683. Itu apabila Uthmaniyah dia cuba nak menakluk Vienna tapi dikalahkan. Dan akhirnya ni kuasa-kuasa Eropah mereka macam melakukan counter attack lah. So mereka nampak Uthmaniyah ni dah lemah. So ambil peluang. Pada masa yang sama bangkit lagi sebuah lagi kuasa Eropah baru yang belum, Sepanyol dan Portugal ni dah jatuh lah waktu tu. Yang bangkit ni England, Belanda, Perancis, Russia. Russia ni dia memang paling anti Uthmaniyah lah. Sebab apa? Boleh teka. Kerana Russia ni anti sangat Uthmaniyah. Dia sangat anti Uthmaniyah. Sebab Russia ni dia penganut Christian Orthodox. Orthodox ni dia punya pusat dulu adalah di Constantinople. So Russia ni dia cita-cita dia memang nak rampas oleh Constantinople yang pusat dia macam Mekah lah bagi orang tu. So mereka memang menumpukan serangan ke atas Uthmaniyah. So sehingga ke tahun 1800 mereka dah berjaya rampas Crimea dan kawasan Ukraine dulu semua tu bawah Uthmaniyah mereka rampas. So jadi ancaman besar kepada Uthmaniyah. So jadi sebenarnya apabila orang cerita pasal kejatuhan Uthmaniyah, mereka biasa mula dengan abad ke-19, 1800. Mereka cerita sejarah bermula selepas itu. Sebenarnya kalau kita
tengok punca betul-betul kemerosotan kuasa itu berlaku antara pada abad ke-17 dan 18. So di zaman itu Memang dia all the way mula, back sebenarnya kan. So kalau abad ke-19 tu dia dah kira macam kanser tahap terakhir dah. So dah boleh diselamatkan. So baru Uthmaniyah waktu tu ni nak buat macam-macam reform, tanzimat macam-macam lah di bawah Sultan Mahmud kedua. Cuma kenapa tanzimat tu dia tak berjaya? Maksud what kind of reform yang dia nak cuba buat? Reform yang macam mana? Dan kenapa dia tak boleh nak laksanakan dengan berjaya reform tanzimat tu? Okay. So tanzimat ni dia diperkenalkan oleh anak kepada Sultan Mahmud II, Abdul Majid kalau tak silap. Sultan Abdul Majid pada 1839. Waktu itu dah orang kata kalau masa itu baru nak buat reform dah ada lalu lewat. Sepatutnya kena buat 100 tahun sebelum tu. So 1839 British tu dah menguasai India, dah menguasai Singapura, dah menguasai Hong Kong. Russia dah menguasai hampir seluruh tanah Eropah dan Asia. So, waktu tu baru nak buat reform dah terlalu lewat. Dan dia nak catch up. So dia perkenalkan banyak lah dia nak buat pembangunan infrastruktur. Terpaksa buat pinjaman dengan kuasa-kuasa Eropah. Dan kuasa Eropah dia kalau pinjam dia adalah dia punya apa ni? Dia punya orang kata konspirasi dia. Dia nak pastikan Uthmaniyah ni tak boleh nak bayar balik semuanya. Okay. Cumanya so dekat-dekat hujung, orang kata apa, nyawa-nyawa hujung Khilafah Uthmaniyah tu berlaku yang dikatakan sebagai kudeta oleh golongan Young Turks ni kan, ataupun golongan Turki muda ni. What happened sebenarnya pada waktu tu yang menyebabkan mereka nak mengadakan kudeta dan menurunkan Sultan Abdul Hamid pada waktu tu? Boleh kongsikan? Oh ni dia selepas tanzimat kan. So biasanya sultan macam Sultan Abdul Majid, Abdul Aziz, mereka nak buat reformasi yang lebih bermodelkan barat. So modernisasi. So apabila naiknya Sultan Abdul Hamid kedua pada 1876 kalau tak silap, 1876. So, beliau memperkenalkan dasar yang orang kata balik. So dia tak nak buat lah modernisasi semua ni rasanya. Tapi dia ada cara dia. Beliau ada cara dia, bukan tak bagus. Dia ada cara dia. Malah Sultan Abdul Hamid kedua ni dia langsaikan banyak hutang dengan negara-negara Eropah ni. Cuma di golongan yang nak pro-reform ni, mereka rasa tak boleh lah, kita kena catch up. Mereka tak suka lah Sultan Abdul Hamid kedua ni. Jadi pada 1909 mereka ni lah macam gulingkan, rampas kuasa dan macam kosongkan kuasa sultan, dan supaya mereka boleh melaksanakan reform. Antara sebab yang Turks ni tiba-tiba jadi terdesak ni sebab waktu tu berlaku perang di Balkan. So Uthmaniyah ni semua tanah dah hilang semua di Balkan. Yunani pun tak ada, Bosnia tak ada, Serbia tak ada, Mesir pun tak ada, Libya. Tinggal Turki, Syria, Palestin, tanah Hijaz sebelah tanah Arab tu dengan Iraq. Tu je tanah Uthmaniyah. Jadi Young Turks ni rasa tak boleh lah kita kalau macam nak santai-santai, kita kena buat reform yang betul-betul 100%. Jadi mereka nak sultan ni belah. Mereka tak naklah sultan ni, mereka nak kuasa sendiri, nak buat reform ikut corak acuan mereka sendiri. Okay, very interesting, quite menarik sebab bagaimana reform yang nak cuba buat tu gagal, which is at the end macam makan diri jugalah. Tapi at the same time pada waktu dalam kurun ke-20, kurun ke-19 tu, dalam antara tu berlaku Perang Dunia Pertama, betul. And then kebangkitan kata apa, kabilah-kabilah Arab di Hijaz, menentang orang kata apa, kepimpinan Osmaniyah di kawasan sana kan. Kemudian kita ada kuasa orang kata apa, so jadi pada period tu juga memang dari sudut geopolitiknya kuat rencam lah, dari sudut banyak benda berlaku at once kan, yang menyebabkan Osmaniyah ni dari sudut kuasa dan pengaruh dia makin lama makin goyah kan. Cumanya kalau boleh kita tahu kan, di mana Mustafa Kamal Atatürk masuk dalam gambar ni, dan of course kita nak tahu aftermath, maksudnya lepas daripada kejatuhan kan, bila mana lagi di Timur Tengah dan sebagainya. So macam mana connection Mustafa Kamal Atatürk dengan pembubaran kata apa, Khilafah Osmaniyah dan juga pemecahan negara-negara bekas wilayah ni kepada yang kita tahu sekarang macam Syria, dan kita ada Iraq, Transjordan, Jordan dulu Transjordan, Palestin kan. Sebab hari ni kita semangat tentang Palestin kan, tapi saya rasa ramai pun tak tahu tentang sebenarnya sejarah mereka ni berkait dengan kata apa, sejarah Osmaniyah tu sendiri. Mungkin saudara Aiman boleh share juga? Okay.
So tadi saya cerita pasal Young Turks. Macam moderator tadi sebut Young Turks. Young Turks ni dia rasa kalau dia nak selamatkan Osmania ni, satu cara adalah buat pakatan dengan kuasa-kuasa yang anti-British, Perancis, Russia. Kebetulan British, Perancis, Russia ni memang ada dalam satu pakatan yang nak lawan kuasa yang tengah bangkit tu, iaitu Jerman pada waktu tu. So Jerman dengan Austria, mereka dua kuasa yang satu pakatan lah. Mereka nak mencabar dunia yang didominasi oleh British dan Perancis pada waktu itu. Tapi Perancis tu lebih kepada pengikut je. British yang dominasi. So Jerman nak cabar British. So Osmania pun rasa yang lebih kepada Young Turks lah. Young Turks rasa kalau kita tumpang Jerman ni, kita ada harapan rampas balik tanah yang kita dah hilang di bawah British, Perancis, Russia. Jadi mereka buat keputusan di bawah Tiga Pasha lah. So Tiga Pasha ni ketua kepada Young Turks ni. So masuk ke dalam Perang Dunia Pertama 1914. Jadi di sebelah, jadi masuk ke dalam pakatan Jerman lah. Jadi lawan dengan British, Perancis dan Russia. So clear dua pakatan Perang Dunia Pertama. So mula-mula kira dia 50-50 lah. Jerman ni pun hebat juga. Dia boleh lawan British, Perancis ni tak ada masalah. Osmania pun hebat. British dia ada plan, dia nak lawan, dia nak takluk Konstantinopel, Istanbul tu dengan mendarat di Gallipoli. Tapi dikalahkan. Di bawah kepimpinan seorang komander nama Mustafa Kemal. Dia selepas pertempuran tu yang berlaku pada 1916, dia jadi hero. So dia berjaya selamatkan Konstantinopel daripada tentera British. Jadi hero lah. Lepas tu British pun ubah strategi lah. Kita tak boleh nak lawan depan-depan, kita ikut belakang. So dia buat pakatan dengan orang Arab yang memang dah lama tak puas hati dengan Osmania ni, untuk buat pakatan serang Osmania. So Osmania mula berdepan dengan kekalahan lah. Dan akhirnya pada 1918 pakatan Jerman, Austria, Osmania ni menyerah kalah. Menyerah kalah apa nasibnya? Kena tanah mereka diagihkan lah. So tanah Osmania yang sebelah Syria, Palestin dengan Iraq ni diagihkan antara British dan Perancis. So antara British dan Perancis ni mereka ada perjanjian Sykes-Picot. So Perancis akan dapat sebelah Syria dan Lebanon, manakala British akan dapat Palestin dan Iraq. So sebab British dia nak hubungkan laut Mediterranean ni dengan Teluk Pasir. So dia nak dapatkan Palestin, Jordan dan Iraq. Dan dia juga janji kepada orang Yahudi waktu tu, orang Zionis, gerakan Zionis, nak bagi tanah ke Palestin tu kepada mereka. Sebab semasa Perang Dunia Pertama tu, dia nak dapatkan sokongan Yahudi ni sebab mereka ada kewangan, sokongan modal. So untuk balas budi, mereka buat deklarasi Balfour yang sokong mereka mendirikan national home di Palestin. Sebab tu Palestin, Jordan dan Iraq jatuh ke tangan British selepas Perang Dunia Pertama. So tanah Osmania di luar Turki ni dah hilang semua dah. Di Turki tu pun kuasa yang menang ni nak bahagikan juga. So Konstantinopel tu mereka nak jadikan zon antarabangsa. So tinggal kawasan sekitar Ankara yang tengah-tengah tu je kepada Osmania. So yang semua ni dia ada dalam perjanjian Sèvres. So perjanjian tu mereka paksa Sultan waktu tu, Khalifah Mehmet ke-6 untuk menandatangani. Dan Mehmet ke-6 pun dia tak ada strong character, dia mau ikut je lah, saya sign. So Mustafa Kemal waktu tu dia dah ketua tentera, dia marah. So dia nak lawan British. Tapi Sultan tak nak, Sultan pun penakut je. So tak apalah, dia kata, so saya teruskan dia punya perang kemerdekaan lawan British dari 1919 hingga 1922. Menang. Pelik lah macam mana British boleh kalah baru menang Perang Dunia Pertama. Sebab British ni waktu tu dah banyak masalah ekonomi. Sebab Perang Dunia Pertama 4 tahun. So ekonomi British banyak masalah. So dia terpaksa mengaku kalah dan dia buat perjanjian baru, perjanjian Lausanne, di mana dia benarkan Mustafa Kemal untuk kekalkan wilayah asal Turki tu. So satu Anatolia dia dapat. Yang Syria, Palestin ni Mustafa Kemal pun biarkan lah, dia tak nak tuntut balik. So kira win-win situation. So akhirnya dengan itu Turki dia
kembali jadi negara berdaulat. Waktu tu lah Mustafa Kemal dia rasa kita dah tak perlukan lah kesultanan pun, bukan boleh mematabatkan bangsa Turki pun sebab tak boleh nak lawan penjajah semua, tak boleh. Jadi Mustafa Kemal dia memansuhkan kesultanan pada tahun 1922 selepas perang kemerdekaan Turki. Dan Mehmet ke-6 tu dibuang negeri, dan sepupu dia iaitu Abdul Majid kedua diangkat sebagai khalifah, tapi sebagai simbol je. Dia macam sebagai ketua orang Islam. Tapi selepas 2 tahun 1924 pada 3 Mac, Mustafa Kemal pun rasa tak ada makna pun nak kekalkan satu ketua simbolik macam ni, so baik kita mansuhkan saja. So, akhirnya Abdul Majid kedua pun dibuang negeri. Semua kerabat Uthmaniyah dibuang negeri daripada Turki sehingga 1970-an baru mereka boleh balik ke Turki. So, itulah Mustafa Kemal. Dia masuk sebagai image penyelamat, tapi sebenarnya dia pun terlibat. Dia sebenarnya sebahagian daripada Young Turks. So memang dia ada ideologi sekular semua yang kuat. Dari dulu dia nak laksanakan republik semua itu dah. Itulah, wow, itu adalah sejarah yang panjang daripada permulaan, kemuncaknya, kemudian kejatuhannya didorongi oleh faktor-faktor geopolitik semasa. Sepanjang 600 tahun lebih kurang pemerintahan Khilafah Osmaniyah tu. Cumanya kembali kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi kita ada bincang tadi soal Khilafah Osmaniyah dari sudut bila dia gagal nak kukuhkan kuasa di rantau tersebut, lagi-lagi dengan kenaikan kuasa besar dan sebagainya. Cumanya kita nak tahulah peranan agamawan. So adakah kita katakan kejatuhan khilafah ini secara umum ataupun secara khususnya macam Khilafah Osmaniyah ni, sebenarnya agamawan pun lagi-lagi agamawan yang jumud memainkan faktor juga kepada kejatuhan khilafah inilah. Lagi-lagi bila mana zaman tu kan kita dah nak berkembang dan sebagainya, nak menuju ke arah pemodenan, tetapi disebabkan contohnya kan ada isu tentang mesin printing press kan, ada yang tak boleh guna dan sebagainya. Jadi adakah agamawan juga telah menyumbang kepada kejatuhan ini? Boleh komen Al-Fadhil Ustaz? Soalan sensitif juga mak bagi sebahagian orang. Kenapa dia orang guna istilah timur? Tapi kalau kita lihat Timur ni merujuk pada masyarakat Muslim lah. pelbagai karya Kenapa ditulis timur tentang terkebelakang? Antaranya tema Tahtawi. kemunduran Tahtawi ni masyarakat beliau Muslim pernah dan juga pemerintahan Islam, mengetuai delegasi jadi juga, imam untuk pergi kemajuan ke pemerintahan Perancis. Barat. Saya lihat Delegasi pada untuk menyambut abad yang pengajian di sana, dihantar oleh gurunya 19 gurunya Syekh yang antara karya yang wujud dalam tempoh ini yang cuba dan juga beliau mencatatkan dalam satu tulisannya Takhlisul Ibris fi Tarikhi Baris, mengeluarkan emas lah yang berkualiti daripada berdasarkan sejarahnya. Maksudnya nak cerita tentang anekdot-anekdot penting dalam perjalanannya ke Paris. Dia sebut tentang kemajuan masyarakat dari sudut perlembagaan, hidup berperlembagaan, maksud, dan juga dari sudut seni, dari sudut pelbagai sudut. Okey, beliau bukan calon-calon, beliau syekh juga. Dia ulama juga. Okey, Rifa'ah Tahtawi ini. Selepas itu ada satu buku lagi ditulis yang saya sebut sebentar tadi, namanya Khairuddin At-Tunisi. Beliau tulis satu buku. Buku itu ditulis dengan kerjasama ulama di Zaitunah di Tunisia. Dengan kerjasama beliau berunding dan juga bermesyuarat. Saya sebut dengan kerjasama sebab kenapa dengan kerjasama? Saya rasa sebab beliau nak cadangkan satu idea. Idea daripada Khairuddin At-Tunisi itu ialah kita belajar pengalaman barat. Beliau cadangkan itu untuk buat perubahan. Beliau ni bukan seorang pemikir saja, beliau juga pemimpin yang ada pengalaman dan juga akses kepada pemimpin yang cukup tinggi termasuk Sultan Abdul Hamid. Okey?
Jadi Khairi At-Tunisi beliau tulis satu buku Aqwamul Masalik fi Ma'rifati Ahwalil Mamalik. Nah, maksud jodohnya ialah jalan terbaik untuk mengetahui hal ehwal raja pemerintahan-pemerintahan. Beliau kaji lebih 20 bentuk kerajaan di Eropah ketika itu. Tujuannya untuk mengambil pengajaran apa yang boleh dipinjam. Beliau sebut, kita panggil iktibas dalam bahasa Arab, untuk meminjam. Adakah boleh ke boleh meminjam? Satu bahagian pertama buku beliau diskusikan tentang boleh untuk meminjam pengalaman tamadun dan juga masyarakat lain termasuk bukan Muslim demi kebaikan kita. Demi kebaikan. Jadi beliau semak selidik satu persatu negara dan juga pemerintahan wujud ketika itu. Tujuannya untuk diterapkan dalam pemerintahan Uthmaniyah antaranya. Itu tujuannya. Jadi dengan kerjasama ulama, kenapa saya kaitkan sebab soalan itu adakah wujud golongan agamawan menjadi antara faktor kemunduran Uthmaniyah ketika itu. Itu adalah salah satu pandangan sebahagian pengkaji termasuk yang saya perasan daripada Khairi At-Tunisi ini. Sebab apa saya kata begitu? Sebab beliau tulis, kenapa beliau tulis buku ini? Beliau kata alasan beliau tulis sebab nak supaya orang berilmu pun boleh terima. Selain orang awam pun tak ada masalah untuk menerima bahawasanya kita dibenarkan untuk meminjam pengalaman masyarakat dan juga tamadun lain demi kebaikan kita, kata beliau. Jadi buku itu dapat sokongan ramai ulama besar di Zaitunah, termasuk antaranya Salim Buhajib. Salim Buhajib ni siapa yang menyelidik karya-karya keilmuan Islam pada abad ke-19. Beliau ni guru kepada seorang imam besar, Imam Muhammad Tahir Ibn Ashur. Baik, saya nak sebut lagi. Selepas itu ada satu buku yang lagi jelas-jelas membincangkan tentang faktor kemunduran dan juga kemajuan. Iaitulah nama beliau Abdul Rahman Al-Kawakibi. Abdul Rahman Al-Kawakibi ini daripada keluarga yang bangsawan lah, keluarga yang terhormat. Okey, Al-Kawakibi sampai nasab kepada Nabi SAW. Dan juga di Halab, keluarga yang cukup dihormati. Dalam sejarah pun Al-Kawakibi ini keluarga yang kita panggil ada beberapa tokoh ulama yang besar dalam keluarga tersebut dan juga pemerintah. Jadi Abdul Rahman Al-Kawakibi tulis beberapa buku. Tapi yang terkenal ialah dua bukunya, iaitulah yang pertama Ummul Qura namanya. Ummul Qura ni ada yang kata pengalaman betul, ada yang kata rekaan beliau. Dalam arti kata nak sampaikan mesej dalam bentuk ala-ala novel begitu. Dalam Ummul Qura beliau tulis tentang satu persidangan. Persidangan dibuat di Mekah. Ummul Qura tu menunjuk kepada Mekah. Dalam kalangan wakil daripada ramai umat Islam, wakil, tokoh-tokoh besar daripada China, ada daripada Rusia, ada daripada ni beliau. Kalau kita kata ini imajinasi, maksud ini imajinasi beliau. Kalau kita kata realiti, maksud beliau buat secara senyap-senyap persidangan tersebut. Tujuannya apa? Nak bincang kenapa umat Islam ketika itu berhadapan dengan krisis, termasuk kemunduran dan juga kemerosotan dari sudut pemerintahan dan juga sebagainya. Dalam buku tersebut ada 86 sebab dikeluarkan setelah pelbagai perbahasan. Itu buku yang menarik tapi belum terjemah kepada bahasa Inggeris dan juga belum terjemah lagi kepada bahasa Melayu, termasuk Indonesia pun belum terjemah. Itu karya yang penting untuk tahu tentang situasi zaman tersebut. Jadi dalam 86 tu 23 ataupun 27, lebih 20 lah. Lebih 20 tentang isu faktor inilah faktor agama. Termasuk faktor agamawan. Jadi pada pandangan beliau memang ada faktor agamawan yang menyebabkan kemerosotan dan juga kita panggil kemunduran pemerintahan dan juga masyarakat tamadun Islam pada ketika itu. Selepas itu beliau tulis lagi satu buku. Namanya Taba'i Al-Istibdad, Tabiat Kediktatoran. Bahasa Inggeris baru terjemah dalam 2 tahun lalu saya rasa. Tapi saya terjemah lagi awal daripada bahasa Inggeris, alhamdulillah. 2018 saya terbitkan terjemahan Tabiat Kediktatoran. Beliau sebut tentang faktor-faktor yang mengukuhkan kediktatoran dan juga pada pandangan beliau, kalau dalam buku lama beliau tulis 86 faktor. Dalam buku ini beliau kata setelah saya makan kajian dia dilakukan, pada pandangan aku ada satu je faktor. Faktornya ialah soal kediktatoran ataupun pemerintahan mutlak, iaitu yang membawa kepada kemerosotan pada pandangan beliau. Dan beliau kaji, beliau bagi hujahnya. Kita boleh debat soal betul ke tak hujah-hujah aja, tapi itu pandangan beliau. Tapi dalam soal itu, soal kediktatoran sebagai faktor, beliau sebut ada satu topik yang pertama ialah kediktatoran dan agama ataupun agama dan kediktatoran. Antaranya faktor orang-orang agama lah. Macam mana orang-orang agama ni boleh menyebabkan
kita panggil menyebabkan orang tak cakna soal keduniaan, tak cakna soal pemerintahan, tenggelam dalam kita panggil kerohanian semata-mata. Sebab tu beliau ada kritikan yang tegas dalam soal itu. Beliau kritik Sufi, tapi beliau bukan kritik secara mutlak. Beliau kata kita kena kembali kepada Sufi generasi awal, kata beliau. Contohnya tokoh-tokoh seperti Al-Junaid, tokoh besar, kan? Bukannya pada zaman Utsmaniyah tersebut. Sebab pada pandangan beliau ia menyebabkan orang mengalih teralih perhatian daripada membangunkan masyarakat untuk terlibat dalam soal kita panggil pentadbiran pemerintahan, untuk terlibat dalam soal membangunkan tamadun pada pandangan beliau gitu. Jadi ini antara kita panggil boleh jawapannya ya. Menurut mereka lah, saya nukilkan. Dan juga kalau kita baca sejarah pun tak pelik. Dan juga ada berbagai bukti termasuk yang disebut sebentar tadi, bukti yang kita boleh nukilkan. Dan juga saya perasan Hamka pun ada sebut tentang hal ini dalam buku sejarah umat Islamnya. Jadi bila kita sebut faktor agamawan, faktor kita panggil kita membawa kepada lewat untuk berubah, itu bagi masyarakat agama, mereka mempunyai satu sikap yang mematuhi golongan agama. Jadi kalau golongan agamawan menyedarkan mereka tentang apa yang perlu lakukan segera, apa yang perlu dihentikan, contohnya pergatuhan sama sendiri, apa semua, menyerah kepada takdir, pasrah semata-mata, itu kalau itu tanggungjawab agamawan boleh membangkitkan optimism dalam kalangan masyarakat. Dalam masa yang sama, agamawan juga boleh menyebabkan mereka pesimis dan juga putus asa. Jadi kita boleh nampak peranan agamawan tersebut dalam menyebabkan kemajuan dan juga menyebabkan kemunduran. Kalau kita baca Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, beliau juga sebut hal ini pada zaman beliau. Pada zaman beliau macam mana agamawan juga boleh menjadi faktor masyarakat boleh mencapai kemajuan dalam agama dan juga keduniaan, dan juga mencapai kemunduran dalam agama dan juga keduniaan. Okey, jadi hal tersebut menyebabkan kata Al-Kawakibi untuk melakukan perubahan masyarakat dan juga perubahan kepada yang lebih maju dari sudut pemerintahan. Beliau ada idea untuk menyelamatkan Utsmaniyah dan juga sebagainya. Walaupun akhir hidupnya ialah pertembungan, sehingga beliau terpaksa berkelana hidup dalam buangan. Kalau kita lihat Said Halim Pasha pun begitu, hidup dalam buangan, mati dalam buangan, dan juga beliau juga mati dalam buangan. Okey, jadi idea-ideanya yang saya perasan ialah agak janggal lah dalam kalangan, ataupun agak tidak dilayan kalau kita tengok konteks Nusantara. Pendidikan wanita satu masa lalu, masa penjajah masih ada, kita baru nak keluar daripada penjajahan, pendidikan wanita menjadi isu. Wanita nak pergi sekolah bercampur dengan lelaki jadi isu. Kadang-kadang ada soal nak duduk atas kursi ataupun duduk atas lantai pun jadi isu, sebab adab dengan guru. Maksudnya perkara-perkara sebegitu memang kita tidak nafikan wujud, termasuk di belah Nusantara kita, kan? Jadi itu juga pernah wujud. Kita panggil mungkin tak serupa, tapi ada bibit-bibit yang wujud, contohnya dari sudut nak perlembagaan ataupun tidak. Antara idea yang di hujung-hujung hayat Utsmaniyah ialah menegaskan, Al-Kawakibi salah seorang tokoh yang tegas menyebut kita perlu pemerintah berasaskan perlembagaan. Khairuddin At-Tunisi juga, hasil kajian beliau terhadap pelbagai negara di Eropah, beliau kata kita perlu negara yang berasaskan perlembagaan yang mengikat raja, maksud raja masih ada, memerintah, tapi pemerintah kita panggil perlembagaan kena dipatuhi, dan juga ahlul halli wal aqdi, terpanggil golongan penggubal apa semua ini juga kita panggil dia lebih kepada macam kita panggil separa demokratik lah kot, kan, dalam soal dunia hari ini. Maka ia tindakan itu antara idea-idea mereka dalam soal pentadbiran, tapi sebahagiannya menolak soal perlembagaan. Tapi saya perasan idea Kawakibi itu selepas beliau meninggal, bukunya diterjemah ke bahasa Parsi, dan juga ia menyokong satu gerakan perlembagaan yang dibuat di belah Iran, tak silap saya, diketuai oleh Muhammad Hussein An-Naini. Beliau tulis satu buku selepas Al-Kawakibi, bukunya diterjemah ke bahasa Parsi. Buku Al-Naini, Muhammad Hussein An-Naini ini reformis besar ulama Syiah di belah Iran, Iraq apa semua. Beliau tulis satu buku juga yang ideanya sama dengan Kawakibi. Dan juga dikatakan, saya berjumpa dengan setengah tokoh, beliau menyebut yang terjemah ke bahasa Parsi itu ialah anak murid An-Naini itu sendiri. Tapi saya nak bagi tahu, selepas beberapa tahun terjemahan itu dilakukan, dia lahirnya satu kita panggil inkilab
dusturi ke apa, saya lupa dah istilahnya, tapi revolusi perlembagaan berlangsung di Iran. Inkilab Masyurutah, tak silap saya. Inkilab Masyurutah. Maksudnya pemimpin, maksudnya terikat. Pemimpin terikat, itu idea mereka. Pemimpin mestilah terikat dengan perlembagaan, ada diperkasakan golongan penggubal apa semua ini supaya diminimumkan soal kita panggil buat keputusan yang melibatkan kepentingan ramai tapi seorang je apa semua. Kan? Jadi idea-idea itu ketika itu dianggap kontroversi oleh sebahagian golongan agamawan. Jadi kesimpulan saya setuju berdasarkan catatan-catatan yang saya nukilkan dan juga yang saya baca, saya setuju bahawasanya memang kejumudan sebahagian golongan agamawan memang membawa kepada keruntuhan. Pengajarannya untuk kita, agamawan kena up to date jugalah. Kena kemaskini maklumat, kena boleh berbicara tentang masa depan. Maksud apa yang kita lakukan pada hari ini boleh memberi implikasi yang besar kepada masa depan kita secara lebih baik, secara lebih positif, masyarakat kita, umat Islam kita kan. Jadi itu pandangan saya untuk soalan tersebut. Okay. Dan last sebab tadi pun just nice saudara Aiman tutupkan dah bagaimana bila mana peranan khilafah tadi dia bila dah ada perlembagaan, so peranan khilafah more kepada simbolik lah kan, bila mana penubuhan kata apa sebelum pembubaran khilafah Osmaniyah pada 1924 tu kan, dan kemudian banyak negara-negara, even negara Arab, negara-negara Islam mula dah menjadi negara bangsa moden kan, yang mana meluhurkan perlembagaan. So jadi nak tanya Ustaz, masih lagi ke sekarang ni, sebab semua dah negara-negara hampir di seluruh dunia dah melalui anjakan baru lah, paradigm yang baru kan. So konsep kenegaraan pun dah berbeza. So adakah selepas ini khilafah masih relevan ataupun sekarang ni dah tak relevan dah khilafah, but kita patut melihat pada aspek lain pula? Kalau kita cakap soal kepimpinan umat Islam, kepentingan kesatuan umat Islam, merentas negara, maka saya berpandangan hal ini mesti diperkasa. Pemerkasaan itu boleh berlaku atas nama apa saja. Atas nama apa saja. Yang penting substansnya. Kalau kita nak guna nama khalifah, guna nama khalifah. Nak guna nama OIC, guna nama OIC, tapi kena perkasa. Kena ada kemandirian dari sudut kewangan. Contohnya, mata wang sendiri sampai sekarang umat Islam tak ada. Abdul Razak As-Sanhuri, tokoh besar bapa perlembagaan di Arab. Beliau tulis satu tesis kedua beliau, tesis PhD kedua beliau di Perancis. Dalam masa setahun saja beliau tulis. Selepas kejatuhan khalifah. Dalam masa setahun je. Kenapa beliau tulis? Nak cadangkan penyelesaian terhadap krisis ketika itu berlaku. Tesis pertama beliau dah tulis sebelum itu. Ini tesis lain pula tentang khalifah. Baik, apa cadangannya antara untuk menghidupkan balik khalifah? Relevan ke tak relevan? Saya pada pandangan saya, idenya relevan. Okey, tapi dalam masa yang sama, kita kena faham konsep khalifah yang benar. Sebab itu saya sebut saya sebut di awal perbincangan tadi, khalifah ini ada perbahasannya furuk, dia fleksibel, ada flexibility. Bila ada flexibility, sebab itu Abdul Razak Sanhuri dan ramai tokoh lain berpandangan bahawasanya khalifah itu tidak semesti kita sebahagian orang kena kembali kepada Abbasiyah, Osmaniyah. Tak. Dia boleh dilakukan dalam konteks zaman hari ini. Dalam konteks zaman hari ini. Contohnya, kata Iqbal, kenyataan Iqbal ni mungkin bagi setengah orang kontroversi. Tapi saya bersetuju dengan pandangan beliau, negara moden membuka ruang untuk nilai-nilai Islam dalam pemerintahan dilaksanakan dengan lebih baik. Antaranya ialah konsep pemerintahan mutlak berasaskan dinasti sudah tidak berlangsung, tetapi memberi ruang partisipasi rakyat untuk terlibat, melantik pemimpin, terlibat dalam syura, dan kita tidak nafikan contohnya faktor-faktor lain yang boleh membawa kepada kita panggil kematangan lah dalam soal politik. Sebab tokoh seperti Iqbal, Sanhuri dan juga lain-lain, mereka beranggapan nilai-nilai dan juga prinsip politik Islam macam terutama syura dia terhenti bila mana Yazid mengambil alih pemerintahan Bani Umayyah dan seterusnya berlangsung sebegitu. Usaha untuk membawa balik kepada konsep pemerintahan, pelantikan pemimpin berasaskan syura berbanding dinasti berlangsung tidak berjaya. Ada usaha, pelbagai usaha. Jadi ulama menerimanya sebagai kita terima dalam masa yang sama melakukan sekadarnya kebaikan yang mampu
Maksudnya berbanding hidup dalam kekacauan, pertumpahan darah habis-habis, kan. Tapi bila mana berlaku kita panggil selepas penjajahan, ada ruang kita panggil untuk melaksanakan, untuk kita panggil contoh aplikasi konsep syura dalam Islam yang memberi hak kepada rakyat juga untuk terlibat dalam pelantikan pemimpin, dalam pemerintahan juga, pentadbiran, tidak eksklusif kepada keluarga mana-mana saja. Jadi Iqbal melihat itu sesuatu yang membuka ruang kepada nilai-nilai Islam dalam soal pemerintah untuk dilaksanakan semua. Muhammad Iqbal yang saya maksudkan adalah pemikir daripada Pakistan tersebut, intelektual yang besar dalam sejarah Islam moden. Baik, jadi ia relevan, tapi kita mesti dalam masa yang sama sesuai dengan konteks masyarakat moden, satu. Yang kedua, kita boleh mengkritik juga amalan negara moden pada hari ini. Contoh saya sebut, maksud kita boleh tidak semestinya mengikut bulat-bulat birokrasi yang wujud dalam negara moden, institusi konsepnya pada hari ini. Kita boleh ambil teladan mungkin. Saya banyak kritikan lah kalau terhadap buku Impossible State daripada Wahid Halak, tapi banyak sebahagian kritikannya ataupun buku ideanya kita boleh menerima. Contoh, termasuk contoh kita contohnya dalam soal pemerintahan ini, dalam soal khilafah dalam erti kata yang baru ini, katakan kita yang pertama tak kisah guna nama apa, sebab khilafah itu istilah saja. Yang kita mahukan ialah kesatuan antara negara umat Islam, dan yang memberi implikasi dari sudut kita panggil kekuatan ekonomi dan juga kekuatan ketenteraan, kan. Dari sudut mungkin perkara-perkara lain, contohnya boleh masuk negara sesama umat Islam ini dengan pas yang lebih daripada sekadar pasport itu. Mungkin macam kita ambil contoh EU. Sebenarnya EU itu sendiri beberapa idea, ada seorang pemikir tulis beberapa idea yang dilaksanakan dalam EU itu dilaksanakan apa yang terdapat dalam buku Abdul Razak Sanhuri sebentar tadi. Dan ada yang tulislah, mungkin kita boleh kata ni claim, mengaku, tapi dalam masa yang sama tak pelik pun kalau hal itu dibuat, sebab bila kita nak laksanakan sesuatu, kita tengoklah mana yang pernah buat kajian ke apa, kita ambil yang manfaat, kan. Jadi contoh ada kewangan dari sudut perdagangan, perjadian perdagangan, dari sudut ketenteraan, usaha ketenteraan dan juga kerjasama ketenteraan yang lebih luas dan lebih kuat. Contohnya ia menguntungkan masyarakat Muslim seluruh dunia. Tapi sekarang ni mungkin isunya OIC tidak sebagaimana yang sepatutnya diharapkan. Jadi kalau tanya saya tadi, soalan saya, kita boleh menghidupkan atas nama apa saja, tak nama khalifah. Kata Syekh Ahmad Roy Sunni, khalifah itu nama je. Yang penting nilai keadilan, nilai syura apa semua dipraktikkan dalam memberi kemaslahatan untuk kepentingan umat Islam apa semua. Jadi kita dalam masa yang sama, kita tak, kalau tidak, umat Islam ni masyarakat yang cukup besar dan juga lebih 1 bilion, sepatutnya ada suara dalam majlis keamanan, kita tak ada suara, kan. Dan lain-lain lah kalau kita lihat faktor yang bagi saya merelevankan untuk memperkuat dan juga memperkasa kembali kepada kenyataan Imam Ghazali saya sebut tadi, penyatuan umat Islam satu hal. Yang kedua, mengelak untuk jaga dari sudut keselamatan, jaminan keselamatan negara-negara umat Islam. Yang ketiga ialah untuk mengukuhkan lagi kita panggil keuntungan dalam dunia ini, dari sudut keduniaan, dan juga banyak implikasi lain sebenarnya kita boleh lihat, tapi tak limit, tak terbatas dalam konsep negara moden. Kita kena semasa contemporary, tapi dalam masanya tak terbatas. Banyak perkara yang boleh kita panggil, kita fikir sendiri. Sebab kadang-kadang kita mula fikir kritikal tentang diri kita bila mana orang tulis. Kenapa nak tunggu orang tulis? Umat Islam sendiri kena kritikal. Apa salahnya kita kritikal untuk lebih baik? Kenapa nak tunggu online kritik, online cadang penyelesaian, online nak buat itu, nak buat ini, barulah kita pun rasa ini maksudnya kita masih lagi nak tunggu barat ke apa ke, pemikir falsafah mereka ke untuk bercakap tentang kita, mencadangkan penyelesaian tentang kita, berbanding kita juga boleh buat hal tersebut, kan. Jadi negara-negara umat Islam di negara Arab ke, belah Iran ke, belah Nusantara ataupun Asia Tenggara ini ke, kita boleh mereka ni boleh kita panggil disatukan dalam masa yang sama. Ada syarat-syarat, contohnya dulu centralize sangat konsep khilafah, mungkin decentralize, mungkin masih lagi ada kedaulatan yang kuat apa semua, kan. Tapi dalam masa yang sama ada tidak terlalu ketat perjanjian itu, tapi memperkukuh kerjasama tersebut. Itu antara idea Sanhuri, dan saya rasa relevan lah untuk dibincangkan. Terima kasih. Baik. Okey, nampaknya perbincangan kita sangat-sangat menarik. So saya rasa kenyanglah perbincangan kita pada petang ni. Banyak benda yang kita dapat bincangkan, okey, tentang
konsep khilafah, lepas tu tentang sejarah khilafah Osmaniyah itu sendiri dan apakah faktor geopolitik yang kata apa yang berlaku di serantau tersebut, dan juga kata apa perbincangan mutakhir seputar tentang kata apa pemodenan dan kaitan dengan kata apa kepimpinan Islam dan sebagainya. So justru itu saya rasa saya rasa boleh kita setakat ni perbincangan kita pada petang ini, insya-Allah. So jadi perbincangan yang menarik, kita tampilkan saudara Aiman yang membawa perspektif kata apa geopolitik berkenaan dengan kata apa perbincangan khilafah Osmaniyah ni. Nak menunjukkan pada apa? Nak menunjukkan bahawasanya pemahaman terhadap geopolitik dan hubungan antara bangsa untuk kita nak kata apa faham kenapa khilafah Osmaniyah jatuh tu, dia tak hanya kita boleh pinpoint secara mutlak macam tu je. Itu faktor dia dan sebagainya. Tak hanya salah Zionis lah. Tak hanya salah Zionis lah. Kalau nak tambah sikit, Boleh. ada kaitan dengan apa yang Ustaz Marwan tadi sebut ni. Kalau kita nak cari kata apa penyatuan umat Islam ni kan, buat benda itu memang takkan jadi. Dalam sejarah tak pernah ada negara negara barat ke yang bangkit sebab ada kesatuan antara negara-negara. Dia hanya boleh berlaku apabila ada negara yang dominasi. So kenapa Uthmaniyah dia boleh menyatukan dunia Islam berpecah waktu tu. Kesultanan Mamluk lah, Maghrib lah semua pecah, tapi dia pergi mendominasi. So kenapa Barat hari ni dia nampak lebih hebat sebab dia ada satu kuasa dominan, Amerika Syarikat. So kuasa hegemoni itulah. Dia kena ada hegemoni. So kalau kita nak kembalikan kegemilangan umat Islam ni, kita kena start dengan ada satu negara yang mampu dominasi. Kenapa hari ni tak boleh buat apa? Sebab Turki dia tak boleh dominasi, Arab Saudi dia tak boleh, Mesir pun tak boleh, Iran lagi tak boleh. Sebab itu hari ni dunia Islam ni berada dalam keadaan yang orang kata sangat sorry state lah. Dia macam tak boleh buat apa-apa sebab selagi tak ada kuasa dominan tu, selagi tu dia tak boleh nak ada pengaruh geopolitik yang kukuh dalam dunia. Betul-betul. So kuasa hegemoni ni penting, especially nak mengukuhkan aspek politik dan juga ekonomi ya. Nak menguasai ekonomi kata antarabangsa itu penting. Okey, bukan sekadar slogan penyatuan semata-mata, tetapi juga kata apa hegemoni dari sudut politik, ekonomi, itu juga penting di dalam untuk kita nak merealisasikanlah idea penyatuan itu sendiri. Ini Jamaluddin Afghani pun sebut. Akhir Jamaluddin Afghani maksud bila saya sebut penyatuan juga, maksud saya ialah kita panggil maksud setelah ada satu negara dan juga satu kepimpinan yang ada kekuatan dari sudut ilmu dan juga ketenteraan dan juga sebagainya yang boleh dihormati ataupun ditunduk. Sebab tu kata Jamaluddin Afghani, turun naik suatu pemerintahan bukan soal agama semata-mata. Betul. Tapi soal kemajuan dari sudut ilmu termasuk sains dan juga lain-lain, dan juga kemajuan dari sudut ketenteraan dan juga ekonomi dan sebagainya. Yang ni menyebabkan satu pihak lagi lemah dari sudut itu, mereka pun boleh tunduk kepada yang ni. Kan? Jadi kalau tidak ada itu, maka tidak akan bermakna lah. Maksud kita tak boleh pergi. Betul. Sebab tu penyatuan asas dasar semangat seakan berjaya. Saya setuju dengan saudara Aiman. Soal itu tidak soal semangat, soal identiti Islam tidak akan ke mana kalau tidak kukuh dari sudut apa yang disebut sebentar tadi, dari sudut ilmu dan juga yang membawa kepada kekuatan. Kalau lemah dari sudut ilmu akan membawa kepada kelemahan, sebab satu pihak kena lemah, satu pihak kena kuat, pihak yang lemah akan ikut yang kuat. Betul. Sorry guys. Soalan Baik. daripada audiens satu je. Okey, boleh. Ada tak calon negara yang boleh jadi negara hegemoni bagi wakil umat Islam tu? Pandangan Aiman. Calon susah sebab dia side speaker ni dia boleh lah, dia kata sebagai konspirasi dia nak pastikan tak ada satu kuasa boleh bangkit yang boleh dominasi dunia Islam, yang boleh cabar hegemoni Barat. So kalau satu kuasa dia boleh mencabar sistem dunia yang didominasi oleh Barat ni, dia kena ada penguasaan ke atas majoriti negara di Timur Tengah tu. Kalau dari segi kedudukan geografi, selalunya Mesir, tapi kita tengok Mesir hari ni macam mana dia punya pro Barat macam mana. Selalunya kuasa Islam ni dia bangkit dari Mesir dalam sejarah dah. So Salahuddin Ayyubi, Uthmaniyah dia jadi kuasa hebat selepas menakluk Mesir. So Mesir ni dia kunci. So even zaman Perang Dingin tu ada pemimpin Mesir nama
Gamal Abdul Nasir. Dialah pemimpin umat Arab Islam waktu itu lawan Zionis semua itu. Selepas beliau meninggal dunia lah, turun tak kuat lah dunia Islam. So Mesir ni dia kunci. So kita kena tengok siapa yang akan menguasai Mesir pada masa depan. Okay, tak ada soalan. Tak ada soalan Okay, baik. So, jadi Alhamdulillah, so setiap panelis pun telah memberikan kita kata rumusan, okay, dan kata-kata yang kiranya sesuai sebagai kata-kata penutup, okay, bagi perbincangan yang saya rasa semestinya 1 jam lebih ni memang tak cukup lah nak bincang kata apa topik ni dengan begitu tuntas, dan kita selusuri setiap denai-denai dia memang tak sempat. Tapi Alhamdulillah paling penting kata apa take home notes yang kita boleh dapat kat sini bahawasanya soal geopolitik, soal memahami Khilafah Osmaniyah ni, okay, it's not straightforward. Banyak benda yang kita kena tengok, banyak benda kita kena kaji, yang kadang-kadang ada faktor politik, faktor ekonomi, faktor luaran, faktor dalamannya, dan juga penting untuk kita memahami apa dia esensi ataupun konsep khilafah tu sebenar-benarnya. Bukan hanya melihat kepada bentuk, kepada form semata-mata, tapi tengok kepada substance dia, kepada prinsip dia. Untuk kita realisasikan khilafah tak semestinya dengan nama khalifah ataupun dengan label negara Islam, tetapi perlu kepada prinsip-prinsip yang direalisasikan sama ada di peringkat individu, masyarakat, bahkan penyempurnanya adalah kenegaraan. Kan macam juga tentang kesatuan, kan juga tentang kuasa hegemoni dan sebagainya. So benda-benda ni perlu bergerak seiring. Dia tak boleh naik satu tapi yang lain, faktor lain kita abaikan. Justru itu saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Aiman, okey, atas perkongsiannya, dan juga Al-Fadhil Ustaz Marwan, okey, yang mana sangat istimewa perbincangan selaku podcast pertama kita, yang mana sangat pembentangannya sangat menarik, sangat rencam. So kita insya-Allah jika diberi kesempatan kita akan adakan lagi podcast-podcast yang sebegini. Kita jemput para panelis yang berwibawa yang lain membincangkan tentang topik-topik sama ada berkaitan dengan geopolitik juga, ataupun mungkin tentang siasat syariah, kan, melihat kepada aspek-aspek lain yang menarik untuk kita terokai. So terima kasih lagi saya ucapkan terutamanya para pendengar daripada rumah ataupun dan juga yang melihat secara live daripada TikTok. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.